Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita jumpa lagi untuk kelas kita pada hari ini. Untuk kelas hari ini, kita akan masuk subtopik yang baru iaitu janjang geometri. Untuk kelas sebelum ni kita dah belajar berkenaan janjang aritmetik. Janjang geometri ni satu benda yang lain, dia tak ada kaitan dengan janjang aritmetik. Jadi sebelum tu, saya akan buat perkaitan antara janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Seperti yang kamu boleh lihat pada peta pokok yang telah saya bina ni, kamu boleh tengok kat sini saya buat perbandingan antara janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Jadi kita boleh tengok kat sini, dekat janjang aritmetik ada satu urutan nombor, jujukan nombor, iaitu 5, 10, 15 dan seterusnya. Jadi kalau kita nak cari macam mana daripada 5 nak pergi ke 10, 10 pergi ke 15. Dia adalah tambah 5. Jadi, tambah 5 ni adalah beza sepunya. Berbeza pula dengan janjang geometri. Kalau janjang geometri, kita ada satu jujukan nombor dan pada jujukan nombor tu kita ada 3, 6, 12 dan seterusnya. Jadi, macam mana kita nak buat perkaitan? Daripada 3 nak jadi 6 ni macam mana? 6 jadi 12 ni pun macam mana? Dia darab 2. 3 darab 2 dapat 6. 6 darab 2 dapat 12. Yang ni kita katakan dia sebagai nisbah sepunya. Dia berbeza. Ya, yang dekat sini dia beza sepunya sebabnya 10 tolak 5 akan dapat 5. 15 tolak 5 akan dapat 10. Jadi dia beza. Kalau kat sini pula 6 bahagi 2 dapat 3. Sebab tu nisbah ni menunjukkan bahagi. Jadi kita tengok dekat janjang aritmetik pun ada sebutan ke n. Dekat janjang geometri pun ada sebutan ke n. Dekat janjang aritmetik juga ada hasil tambah sebutan pertama. Ada juga dekat geometri pun ada hasil tambah sebutan yang pertama. Tetapi dekat geometri ni kamu belajar satu benda yang baru iaitu hasil tambah ketak terhinggaan, iaitu hasil tambah infinity. Yang ini adalah simbol infinity, ketak hinggaan. Jadi untuk kelas hari ini saya akan tunjuk kepada kamu berkenaan dengan nisbah sepunya, sebutan ke n dan juga hasil tambah ke n. Sebabnya dia ni lebih kurang je dengan janjang aritmetik. Kamu dah belajar sebelum ni, jadi kamu tahu macam mana nak guna rumus-rumus yang berikut. Okay, jadi kita masuk pada standard pembelajaran. Ada 5 standard pembelajaran untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan masuk 1, 2, 3 sahaja. Yang 4 dan 5 ni kita akan masuk pada kelas yang berikutnya. Jadi hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang geometri dan memberi justifikasi dengan betul, menerbitkan rumus sebutan ke n bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam berbagai situasi dengan tepat, menerbitkan rumus hasil tambah n sebutan pertama bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam berbagai situasi dengan benar. Jadi ada 3 hasil pembelajaran yang kita nak capai untuk hari ini. Jadi, apakah itu janjang geometri? Janjang geometri adalah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarabkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Kan dia kata mendarabkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Jadi apakah pemalar yang kita darab tu? Maksud kat sini pemalar ni, kalau kat sini kita darab 2, yang kat sini pun kita darab 2. Jadi kita tengok 3 nak jadi ke 16, darab berapa? Darab 2 kan. 6 nak jadi 12 pun darab 2. Jadi ini adalah kita punya pemalar kita iaitu 2. Okey, jadi 3, 6, 12 ni kita katakan dia adalah sebutan sama je macam janjang aritmetik. Jadi yang ini ada T1, T2 dan juga T3. Dan yang ni adalah nisbah sepunya, berbeza dengan janjang aritmetik. Kalau janjang aritmetik dia beza sepunya, tapi kalau geometri nisbah sepunya sebab dia melibatkan pendaraban. Jadi kat sini kita boleh nyatakan nisbah sepunya R adalah sama dengan Tn per Tn tolak 1. Kan? Jadi contohlah kat sini saya wakilkan kat sini R1, yang sini pula R2. Kan? Macam mana kita cari macam mana kita boleh dapat R1 ni kan? R1 sama dengan T2 bahagi dengan T1. Sebab ni kita pakai dia nisbah sebab dia bahagi.
Jadi T2 bahagi T1. T2 6 bahagi 3. Kamu akan dapat 2. Cuba kamu kira pula untuk R2. R2 kamu akan dapat T3 bahagi dengan T2. Ingat dia sama je macam janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Dia daripada belakang ke depan. Okay, jadi T3 bahagi T2. 12 bahagi 6. Kamu akan dapat 2 juga. Jadi disebabkan R1 adalah sama dengan R2, jadi dia punya nisbah ni adalah sepunya. Bila nisbah tu ada sepunya, jadi yang ni adalah janjang geometri. Okay, jadi ingat sini ada peringatan iaitu R ni tak sama dengan T1 bahagi T2, tak sama dengan sebutan kedua bahagi sebutan ketiga dan seterusnya. Ingat dia bergerak daripada belakang. Kamu nak kira, kamu kena kira daripada belakang ke depan, bukannya dari depan ke belakang. Maksudnya kamu kena bahagi T2 bahagi T1, T3 bahagi T2 dan berikutnya. Bukannya T1 bahagi T2. Ingat, itu yang paling penting kamu kena ingat. Okey, jadi kat sini ada satu jujukan nombor T1, T2, T3 dan seterusnya. Jadi saya nak tunjuk kat kamu macam mana boleh terbitnya rumus ni, sebutan ke N. Jadi kat sini ada satu rumus iaitu T N, iaitu sebutan ke N adalah sama dengan A R N tolak 1. Okey, macam mana boleh terbitnya rumus ni? Jadi cuba kamu kira satu persatu. T1 kamu akan dapat A R 1 tolak 1. Kamu akan dapat A R kuasa kosong. Apa-apa nombor ataupun apa-apa yang berkuasa kosong dia akan dapat 1. Jadi A darab 1 kamu akan dapat A. Kamu kira pula untuk T2. T2 sama dengan A R 2 tolak 1. Kamu akan dapat A R kuasa 1 ataupun A R. Ingat kalau kuasa 1 kamu akan dapat diri dia balik. Ingat indeks. Okey, sebelum saya terlupa, saya pesan awal-awal untuk janjang geometri ni kamu kena kemaskan kamu punya pengetahuan berkenaan indeks dan juga logaritma. Ingat ya, yang ni saya pesan awal-awal sebabnya kalau nak kira untuk janjang geometri ni memang akan melibatkan indeks dan juga melibatkan logaritma. Okey, jadi T2, T3. T3 sama dengan A R kuasa 3 tolak 1. Kamu akan dapat A R kuasa 2. Jadi kamu boleh tengok kat sini. Kalau kat sini 1, dia tak ada R. Kalau kat sini 2, R dia akan dapat 1. T3, R dia akan dapat 2. Maksudnya kat sini, bilangan R ni akan berkurang 1 daripada nilai sebutan. Jadi inilah maksud rumus ni. Yang ni N. Tapi nilai R ni akan kurang 1 daripada nilai sebutan. Jadi kalau sini 3, R kita akan dapat 2. Kalau sini T 10, kita punya R kita akan dapat 9. Dan seterusnya sampailah T100. Kamu akan dapat A R kuasa 99. Itulah maksud rumus ni. Jadi tips je. Untuk menentukan sama ada jujukan tersebut adalah janjang geometri, mestilah ditentukan dengan nisbah sepunya adalah sama. Jadi kalau nak tentukan janjang geometri, kita punya nilai nisbah sepunya tu mesti sama. Sama juga macam aritmetik. Biasa sepunya mesti sama, barulah kamu boleh katakan bahawa dia tu adalah janjang aritmetik. Konsep yang sama kita aplikasikan pada janjang geometri. Okey, jadi kita masuk pada subtopik yang berikutnya iaitu hasil tambah N sebutan yang pertama janjang geometri. Jadi dia sama je dengan janjang aritmetik. Kalau aritmetik ni dia melibatkan beza sepunya, tapi kalau janjang geometri ni dia melibatkan nisbah sepunya. Okey, kat sini ada satu pernyataan yang kat sini ni kamu boleh tengok dalam buku teks masing-masing. Contohlah dia bagi satu janjang geometri A R A kuasa 2 ni apa semua ni. Okay, jadi kita katakanlah hasil tambah N sebutan pertama adalah Sn. Jadi apa Sn tu? Sn tu kan hasil tambah. Jadi kamu tambahlah A tambah dengan AR tambah dengan AR kuasa 2 dan berikutnya jadikan dia persamaan yang pertama. Lepas tu yang pertama ni kamu darab dengan R. Kamu akan menjadikan dia persamaan yang kedua. Jadi untuk selesaikan ni kamu ada dua cara, iaitu sama ada persamaan 1 tolak dengan persamaan 2 ataupun persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Okay, jadi bila kamu buat dua cara ni maksudnya kamu akan dapat dua rumus.
Okey, kamu akan dapat dua rumus, iaitu rumus pertama yang ni dan juga yang ni. Tapi, macam mana kamu nak guna kedua-dua rumus ni? Dekat sini ada satu tip pintar, iaitu bila R lebih kecil daripada 1 ni, dia tulis sebagai negatif 1 lebih kecil daripada R lebih kecil daripada 1. Jadi, kalau saya buat garis nombor kat sini untuk R lebih kecil daripada 1 ni, kan saya buat satu garis nombor. Kat sini adalah negatif 1, kat sini adalah 1. Jadi kita punya R tu dia adalah antara, kan, dia punya R tu adalah antara negatif 1 kepada 1. Jadi contohnya kat sini akan dapat negatif 0.5. Negatif 0.5. Maksud kat sini kalau untuk R lebih kecil daripada 1 ni, kamu akan dapat dalam perpuluhan. Kan, kamu akan dapat dalam perpuluhan. So, kamu akan dapat 0 point something. Kan, dia perpuluhan pun dia mesti 0 point something. Macam tu. Jadi kat sini kalau kamu dapat 1/2 ataupun 1/4, macam tu kan. Kamu guna rumus yang pertama ni. Kalau lah untuk yang R lebih besar daripada 1 ni, kalau kamu bina satu garis nombor, kan, kalau kat sini negatif 1, kat sini 1, kan. Kalau kat sini dia lebih kecil daripada negatif 1, lebih besar daripada 1. Jadi dia kawasan dia macam ni. Dia kawasan luar daripada kawasan 0 point something ni, kan. Dia mesti lebih kecil daripada negatif 1 dan juga lebih besar daripada 1. Jadi kamu dapat yang ni, maksud kamu guna rumus yang kedua ni. Itulah perbezaan antara kedua-dua rumus ni. Kan, jadi saya dah buat dalam bentuk pokok, iaitu kalau R lebih kecil daripada 1, kamu kena guna rumus yang ni. Kalau R lebih besar daripada 1, kamu akan guna rumus yang ni. Kalau R yang lebih kecil daripada 1 ni, kamu ingat tadi, dia mestilah lebih kecil daripada negatif 1 dan juga negatif 1 mestilah lebih kecil daripada R dan R ni mestilah lebih kecil daripada 1. Jadi kalau kita guna yang rumus yang ni pula, kalau R untuk lebih besar daripada 1 ni, kita punya R mestilah lebih kecil daripada negatif 1 dan juga R ni mestilah lebih besar daripada 1. Kan? Jadi kalau bezanya untuk kedua-dua hasil tambah ni adalah, kalau untuk yang lebih kecil daripada 1 ni, kamu tengok kat sini 1 tolak Rn. Rn ada kat belakang. Tapi kalau kat sini Rn tu yang tolak 1. Kat sini ada satu lagi rumus, iaitu sebutan. Untuk sebutan, macam mana kamu cari sebutan menggunakan hasil tambah. Okay, jadi kat sini kalau kamu nak cari sebutan ke n, kamu kena kira dengan hasil tambah sebutan tersebut dengan hasil tambah sebutan sebelumnya. Okay, contoh kat sini saya ada T9. Sebutan yang ke-9. Jadi kita punya hasil tambah, kita kena cari hasil tambah yang ke-9 tolak dengan hasil tambah n yang sebelumnya, iaitu 8. Jadi kamu tolak adalah hasil tambah yang ke-9 dan juga hasil tambah 8 nombor yang berikutnya, kamu akan dapat sebutan yang ke-9. Ni maksud dia. Jadi kamu kat sini kan, kalau saya kenal pasti berkenaan dengan tajuk ni, saya agak keliru dengan penulisan T dengan S ni, kan. Sebabnya kalau kita kira T ni biasanya mestilah T tambah S sebutan, kan. Tapi dia terbalik. Sebabnya rumus yang digunakan ni dalam bahasa Inggeris. Sebab T ni merujuk kepada term. Term adalah sebutan. S ni merujuk kepada sum, iaitu hasil tambah. Yang jumpa formula ni pun orang putih, kan, bukannya orang Malaysia, kan. Jadi sebab itulah kat sini term and sum. Okay, kalau kamu keliru juga, kamu ingat, okay, dia punya huruf terbalik. Kalau hasil tambah dia S, bukannya T. Kamu ingat je dia terbalik macam tu, okay. Jadi saya telah merumuskan apa yang kita akan belajar untuk hari ini. Saya dah terangkan pada kamu macam mana kamu nak cari nisbah sepunya, macam mana nak tentukan itu adalah janja geometri ataupun bukan, macam mana kamu nak gunakan rumus sebutan, macam mana kamu nak gunakan hasil tambah sebutan ke n pertama bagi janja geometri. Ini kan
yang kamu belajar 3 benda ni, dia lebih kurang je dengan janjang aritmetik. Janjang aritmetik menggunakan konsep penambahan, tapi kalau janjang geometri, dia menggunakan konsep bahagi dan pendaraban. Jadi tu je yang membezakan antara janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Jadi, kalaulah soalan keluar berkaitan dengan janjang geometri atau janjang aritmetik, misalnya dia tak nyatakan kamu untuk cari janjang geometri atau janjang aritmetik, saya rasa kamu boleh bezakan macam mana. Sebabnya, bila kamu buat satu urutan nombor, kamu boleh tengok nombor itu meningkat secara janjang aritmetik ataupun janjang geometri. Sebabnya kalau janjang aritmetik, kamu boleh tentukan bila kamu tambah tak. Kamu tambah tu dapat sama, maksudnya dia janjang aritmetik. Tapi kalau kamu tambah, macam kamu tambah yang ni dapat 3, lepas tu dapat 6, kan dia tak sama. Tapi kamu cuba pula guna janjang geometri, iaitu kamu darab. Yang ni darab 2, okey, dapat sama. Yang ni pun darab 2. Okey, jadi dua cara tu saja untuk kamu tentukan janjang aritmetik atau janjang geometri kalau dia tak sebut. Okay, saya rasa saya dah merumuskan untuk apa yang kita belajar hari ni. Okay, jadi kamu dah tengok video ni terlebih dahulu sebelum saya terangkan seterusnya berkaitan dengan contoh-contoh bagi soalan yang melibatkan janjang geometri ini. Jadi kita akan sambung kelas kita dengan menggunakan Google Meet. Nanti saya akan bagikan link Google Meet dalam grup Telegram. Kita tangguh dahulu kelas kita pada hari ini dan kita akan sambung dengan Google Meet lepas ini. Saya harap kamu dah hadam apa yang kita belajar hari ini sebelum kita masuk Google Meet selepas ini. Sekian, terima kasih.